Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana pada kali ini kita dapat kembali bersama untuk kita membincangkan berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan kepada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama melihat kepada hadis yang ke-8 yang diletakkan oleh pengarang. Tajuknya ialah penyakit umat dahulu. Penyakit umat dulu yang juga ada pada umat kini, umat Islam kini. Yang mana penyakit-penyakit ini mestilah cuba diubati, dihindari oleh umat Islam. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakunal baghi. Itu hadisnya. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu adalah yang pertama, al-asharu, terlalu banyak bersukaria. Terlalu banyak hidup bersukaria. Yang keduanya, wal bataru, terlalu mewah. Yang ketiga, wat takathuru, iaitu mengumpul harta dunia sebanyak mungkin. Wat tanajushu, yang keempat, wat tanajus fid dunia, iaitu menipu dalam merebut harta dunia, kekayaan dunia, habuan dunia ni, menipu. Yang kelimanya, wat tabaghudhu, saling memarahi di antara satu dengan lain. Dan yang keenam, wat tahasudu, dan dengki menengki, hatta yakunal baghyu, sehinggalah menzalimi di antara satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan, ini di antara penyakit umat dulu, kata Rasulullah, yang akan menimpa umat Islam. Dan segala penyakit ni yang kita bincangkan berdasarkan kepada hadis ni memang terjadi, memang berlaku. Bukan sekarang, bahkan sejak daripada dulu lagi, yang menyebabkan akhirnya umat Islam menjadi lemah. Jadi penyakit ni, yang Nabi sebut ni, menular secara meluas dalam masyarakat. Pengarang menyebut menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam dilanda dengan krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka tanpa sedar hakikat tujuan hidup mereka. Mereka cari dunia semata-mata. Mereka mengumpulkan harta untuk memuaskan nafsu mereka. Bila nafsu diikuti, maka mereka akan guna apa sahaja cara, melakukan apa sahaja, tanpa memikirkan sama ada cara yang digunakan itu betul atau tidak.
Ya. Jadi matlamat menghalalkan cara. Jadi begitu keadaan dia. Sedangkan al-ghayah la tubarrirul wasilah dalam Islam. Matlamat tidak menghalalkan cara. Nak kaya silakan. Ya, silakan. Tapi biarlah dengan cara yang halal. Ya, Islam menggariskan kepada kita saluran-saluran, cara-cara yang halal untuk kita mendapat habuan dunia ini. Tak jadi apa masalah. Ya, jadi bila nafsu itu menguasai manusia, maka hilang pada diri manusia ni, termasuk umat Islam, nilai-nilai akhlak yang murni, akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Bila hilang akhlak mahmudah ni, maka datanglah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela dalam diri, dalam hati umat Islam. Ya. Jadilah mereka curang dalam tindakan, berlakunya perbuatan khianat, dengki mendengki di antara satu sama lain. Maka penting untuk umat Islam sentiasa bermuhasabah. Kita kena sentiasa bermuhasabah tentang diri kita ni sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sifat-sifat yang ada dalam hadis ni ada diri kita? Dan sekiranya ada, maka hendaklah kita berusaha untuk membersihkannya. Memang kita ni sikit sebanyak tak dapat lari daripada perkara ni. Cuma bagaimana untuk kita mengawal, supaya hidup kita selamat. Ya tuan-tuan, kalau kita tengok satu persatu semula, apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni, al-asharu, iaitu terlalu banyak bersukaria. Hidup dalam keadaan tidak tahu matlamatnya. Ya. Sedangkan matlamat kita kepada Allah Ta'ala adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri mereka kepada aku, kata Allah. Tujuan daripada penciptaan manusia untuk mempersembahkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam hari ni terlalu hanyut dengan hiburan-hiburan yang ada. Hiburan melalui media massa, hiburan melalui media sosial. Kalau kita nak sekarang ni lagilah. Macam-macam. Dan mungkin berlaku dalam rumah kita, berlaku kepada anak-anak kita. Mereka menghabiskan masa mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, hanya sekadar untuk berhibur. Hiburan itu tak kira sama ada dalam bentuk menonton filem, melalui internet, TV, kemudian game-game yang ada. Sekarang ni lagilah game yang secara online boleh layari dan boleh main bersama-sama. Bukanlah kita sebut sampai tak boleh main game sebagai contoh. Tapi kadang-kadang itulah sehari-harian dihabiskan masa mereka untuk tujuan tersebut. Jadi mereka lupa kepada tujuan sebenar ataupun tanggungjawab sebenar yang ada pada diri mereka. Sebab sekiranya kita mengetahui tentang tanggungjawab kita ni, maka besar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan al-Banna Asy-Syahid. Masa yang kita ada adalah lebih banyak tanggungjawab daripada masa. Mana masa yang ada itu sepatutnya digunakan untuk melaksanakan tanggungjawab yang begitu banyak. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan-kewajipan, mana apa yang perlu kita laksanakan sebenarnya lebih banyak daripada masa yang kita ada. Bukan tak sempat buat, tidak. Tapi maknanya nak menceritakan kepada kitanya betapa besar tanggungjawab kita yang mesti kita laksanakan. Mana sepatutnya bagi diri orang Islam
tidak ada keluar, tak sepatutnya keluar daripada mulut mereka boring, puas, tak tahu benda apa yang nak dibuat, kerana sebenarnya banyak yang perlu kita buat. Sama ada tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala untuk kita penuhkan waktu-waktu dengan ibadah khusus atau ibadah umum, bermacam-macam bentuk. Membantu masyarakat, memberikan perkara yang baik kepada masyarakat. Jadi, tetapi kalau kita lihat bagaimana umat Islam hari ini, masa mereka dihabiskan dengan hiburan berbanding dengan yang lain, maka menyebabkan umat Islam ketinggalan. Anak-anak yang dalam peringkat pengajian sibuk dengan hiburan menyebabkan mereka lupa untuk belajar. Kurang perhatian untuk mereka belajar ni. Kurang tumpuan kepada pelajaran. Maka bagaimana untuk kita melahirkan generasi pelapis yang hebat pada masa yang akan datang? Begitu dengan penyakit yang lain. Al-bataru, terlalu mewah, mengejar kemewahan dunia sehingga mengenepikan hukum halal dan haram. Ibarat kata pepatah, membujur lalu melintang patah. Itu kita semua tahu apa maksud di sebaliknya. Kemudian wattakathuru, mengumpul harta sebanyak mungkin, sehingga mengabaikan hukum halal dan haram. Kemudian watanajus fid dunya, mereka menipu di antara satu dengan lain untuk mendapatkan habuan dunia ni. Macam-macam penipuan yang berlaku. Hari ini lagilah penipuan yang berlaku secara online, di atas talian, melalui media sosial. Penipuan-penipuan yang dilakukan untuk mendapat habuan dunia. Begitulah berlakunya hasad dengki di antara umat Islam yang akhirnya menimbulkan ketidakketentraman dalam masyarakat. Jadi penting untuk umat Islam merhati, mengamati hadis Nabi SAW yang kita bincangkan ini, supaya penyakit ini tidak ada dalam diri mereka dan mereka menjadi umat Islam yang kuat, yang disegani oleh masyarakat yang lain, dan mereka menjadikan orang Islam sebagai contoh, tauladan yang boleh diikuti, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah, diutuskan Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sekian untuk kali ini. Kita bertemu selepas ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.